Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatul Najah yang telah kita sampai pada perbahasan al-haid, babul haid, an-nifas dan juga al-istihadah. Perbahasan mengenai haid, istihadah dan juga nifas. Cuma istihadah tidak disebut secara meluas, tidak ada masalah. Okey, sebelum kita masuk, kita ta'arifkan dulu apa itu haid. Haid pada sudut bahasa ialah mengalir, as-sayalan. Mengalirnya kita sebut hada as-samu, mengalirnya getah. Hada an-nahr, mengalirnya sungai. Pada sudut syarak, al-haid bermakna damu jibillatin, darah jibillah, darah yang berbentuk tabiat semula jadi, yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang darah itu keluar daripada aqsa, daripada dalam rahim al-mar'ah. Rahim perempuan ada bahagian luar, ada bahagian dalam. Bahagian dalam tu bahagian batin. Jadi haid keluar daripada bahagian dalam, bahagian hujung dalam rahim perempuan. Ana sabilis sihah, keluar haid menunjukkan ke atas sihatnya seseorang. Fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu tertentulah. Itu. Okey, kalau tidak keluar haid, sama ada menunjukkan atas orang itu sakit, ataupun menunjukkan ke atas kemuliaan seseorang. Dikatakan Fatimatul Zahra tidak keluar darah haid, jadi sentiasa dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala. Okey, itu makna bagi haid pada sudut bahasa dan juga pada sudut istilah. Kita masuk pada perbahasan dalam kitab Aqallul haidhi yaumun wa laylah. Sekurang-kurang haid ialah sehari semalam, dengan makna 24 jam. Itu 24 jam. Tahu mana 24 jam ni? Sehari semalam sekurang-kurang haid keluar. Dengan istiqra' Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kaji perempuan pada zaman dia. Dia tanya, bukan tanya perempuan lah, tanya lelaki, iaitu tanya suami. Dia tanya suami A, suami B, suami C. Ada satu jumlah yang agak ramai daripada lelaki yang ditanya tu, tak, masing-masing mengatakan isteri mereka haid sekurang-kurang sehari semalam. Daripada situ Imam Syafi'i menghukumkan semua perempuan, sama ada yang diuji oleh Imam Syafi'i ataupun tidak, semua sekali haid sekurang-kurangnya mesti sehari semalam. Dengan makna kalau seseorang tu keluar darah kurang daripada sehari semalam, contoh keluar darah dalam 23 jam ataupun dalam 18 jam ataupun 10 jam, kurang daripada 24 jam, maka itu bukan darah haid, itu darah al-istihadah. Begitu. Begitu juga kebanyakan haid, paling banyak haid dan juga kebiasaan haid, juga dengan istiqra' Imam Syafi'i. Okey, wa ghalibuhu, jadi sekurang-kurang haid mesti 24 jam sehari semalam. Kurang daripada itu tidak dipanggil sebagai darah haid. Okey, wa ghalibu, ghalib bagi darah haid berapa lama keluarnya? Sittun aw sab'un, 6 ataupun 7 hari. Iaitu 6 hari dan 6 malam, 7 hari 7 malam. Begitu. 7 hari ataupun 6 hari ini sama ada darah bersambung-sambung ataupun tidak. Bersambung-sambung apa? Daripada hari pertama sampai ke hari ke-7, daripada hari pertama sampai hari ke-7 keluar darah. Tak henti-henti. Kat sini bukan maksud dia keluar macam pilih bomba, mampus kawan tu. Tak. Keluar sikit-sikit tu bermakna lagu mana? Perempuan tu ambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ambil pusat kain ataupun kapas, dia masukkan dalam kemaluan dia, tapi tak terlalu dalam. Masukkan dalam kemaluan dia,
Tak. Bila dia buat keluar tu ada darah, ada kotor. Itu tanda perempuan tu tengah haid dah tu. Tapi kalau masukkan dalam kemaluan dia, keluar-keluar putih bersih, itu tanda perempuan tu suci. Boleh. Jadi bukanlah bermakna keluar 7 hari 7 malam itu keluar seperti pilih bomba ataupun macam pahit air. Tidak. Malah keluar itu bermakna darah tu melekat pada dinding rahim. Bila kita masukkan kapas, kita keluarkan kapas itu, ada kesan kotor, kesan darah pada kapas tersebut. Okey. Jadi 7 hari sama ada daripada hari pertama sampai hari ke-7 keluar sepanjang masa lah. Setiap ketika bila kita cek, bila perempuan tu cek ada kesan darah pada kapas. Ataupun secara tidak bersambung. Jadi 1 sampai 7. Tak. Cuma hari pertama keluar dalam 5 jam. Hari kedua 5 jam. Hari ketiga 5 jam. Hari keempat 5 jam. Tak. Dah 20 jam kat situ. Hari keempat 5 jam. Jadi hari pertama 5 jam, kedua 5 jam, ketiga 5 jam, keempat 5 jam. Hari kelima contoh keluar sejam. Dah berapa? 21 jam. Hari ke-6 keluar sejam, 22 jam. Hari ke-7 keluar 2 jam, jadi 24 jam. Jadi daripada hari pertama hari ke-7, setiap hari itu keluar tak cukup 24 jam. Hari pertama keluar 5 jam, hari kedua keluar 5 jam sahaja darah. Dengan mana dia cek keluar darah, ada darah. Tak. 5 jam lepas tu cek tak ada darah dah. Tu. Esok pun begitu. Dia cek satu masa, lepas 5 jam tak ada darah dah. Jadi hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 5 jam, 20 jam dah. Hari kelima 1 jam, 21 jam. Hari ke-6 1 jam, jadi 22 jam. Hari ke-7 2 jam, jadi 24 jam. Okay. Jadi dalam lingkungan 7 hari 7 malam ini, darah keluar selama 24 jam. Kita sebut daripada hari pertama sampai hari ke-7, hukum kamu ialah hukum haid. Jadi haid kamu tak ialah 7 hari. Ialah 7 hari. Begitu. Jadi 7 hari ataupun 6 hari ghalib biasa keluar darah haid. Tak. Sama ada 1 sampai 7 tu bersambung-sambung ataupun 1 sampai 7 tu keluar sikit-sikit. Yang penting bila gabung jam-jam yang keluar daripada hari pertama hari ke-7 cukup 24 jam dan ke atas. Kalau kurang maka itu bukan darah haid. Contohlah kurang dalam lingkungan 1 hingga 7 tu setiap hari keluar sejam. Jadi sampai hari ke-7 7 jam je. Tak. 7 jam tu itu darah istihadah. Maknanya hari pertama sampai hari ke-7 semua darah istihadah. Kamu tidak haid. Begitu. Boleh tak? Cuma kita nak sebut satu perkara penting. Okey, kita sebut tadi hari pertama keluar 5 jam. Hari pertama keluar 5 jam. 24 jam tolak 5 baki 19 jam. Soalannya ialah 19 jam tu nak dihukumkan sebagai haid ataupun tidak? Ada 2 jawapan. Pertama ya, kedua tidak. Tidak bila kita tidak hukumkan 19 jam hari pertama yang tidak keluar darah haid itu sebagai haid. Bila? Bila semata-mata kita tengok hari pertama. Tak. 19 jam tak keluar darah, suci lah. Tapi 5 jam tu keluar darah. Semata-mata nampak darah tu kita hukum sebagai darah haid. Begitu. Okey. Dengan mana 19 jam tu masa tak keluar darah tu, suami nak bersama dengan dia, tak ada masalah. Dia nak solat, boleh. Malah wajib dia solat. Dia puasa, kalau kena waktu pagi tak, mana waktu haid waktu malam 5 jam tu pada waktu malam keluar, maka kena puasa pagi tu, wajib puasa. Okey. Begitulah dia lakukan setiap hari sampai hari ke-7. Bila hari ke-7 rupa-rupanya 1 sampai hari ke-7 tu 24 jam. Bila dikumpul jamnya daripada hari pertama sampai hari ke-7, maka kita sebut
kamu bersetubuh dengan suami kamu tu ketika mana kamu sedang haid sebenarnya, tapi dimaaf oleh syarak. Sebab ketika mana kamu bersetubuh, darah tu tak keluar. Jadi kami tidak tahu kamu sedang haid ataupun tidak. Nak kata haid mesti sehari semalam. Sekarang ni keluar bukan sehari semalam, keluar 5 jam saja. Tak? Tapi bila digabung 7 hari cukup 24 jam, maka dia hukuman haid sehari sampai hari pertama sampai hari ke-7. Jadi kalau kita pandang pada setiap hari, tak, maka kita sebut semata-mata nampak darah. Saat yang pertama nampak darah, haid kita sebut. Tu haid. Habis 5 jam berhenti darah, suci. Nak buat apa buat, tak ada masalah. Sebab sekurang-kurang haid kita sebut jadi sehari semalam ni baru keluar 5 jam. Hari kedua semata-mata nampak darah, kita sebut haid. Tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Habis dah 5 jam, habis darah berhenti, kita sebut tidak haid dah, 19 jam suci. Nak buat apa dengan bini, dengan suami, nak puasa, nak sembahyang, semua kena, puasa wajib apa semua wajib. Hari ketiga pun sampai hari keempat sampai hari ke-7. Sampai hari ke-7 rupanya daripada 1 sampai 7 24 jam. Kita sebut hukum kamu ialah hukum seorang yang haid daripada hari pertama sampai ke-7. Lepas tu bersama dengan suami dimaaf. Sembahyang tadi tidak sah kena qada nanti. Sembahyang tak perlu qada. Jadi tidak sah jelah, lagu tu jelah. Kemudian puasa kamu tidak sah dan kena qada. Begitu. Jadi kita ulang balik, ghalib keluar darah haid sama ada 6 ataupun 7 hari. 6 ataupun 7 hari tu dengan cara lagu mana? Sama ada berterusan daripada hari pertama sampai hari ke-6 sampai hari ke-7, ataupun keluar sikit-sikit. Bila dikumpul daripada hari pertama sampai hari ke-6, hari pertama sampai hari ke-7 cukup 24 jam dan ke atas. Kalau kurang darah istihadah. Kalau lebih 24 jam darah haid. Apa dia? Bab haid ni memang rumit sikit lah. Kalau tak faham tu dengar-dengar dululah. Nanti insya-Allah kalau kita bertemu mata, kita buat daurah mengenai kitab haid. Saya pun dalam perancangan lah. Cuma masa zaman Covid ni pula, na'udzubillah lah, ya Allah. Pening duduk rumah pening zaman Covid ni. Allah. Bosan. Wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Sebanyak-banyak darah haid ialah 15 hari 15 malam. Itu sebanyak-banyak keluar darah haid. Jadi kalau keluar darah 30 hari, keluar darah 20 hari, keluar darah 16 hari, maka dalam 16 hari, dalam 20 hari, dalam 30 hari tu kita sebut ada darah haid, ada darah istihadah. Bukan semua darah haid. Saya lama dah tak semayang, dalam 3 tahun dah. Tu keluar darah 3 tahun tak berhenti. Tu kita panggil perempuan yang tidak tahu, kena ajar dia. Perempuan paling banyak darah haid boleh keluar 15 hari 15 malam saja. Lepas tu dah akan suci. Lepas suci boleh datang darah balik. Paling banyak boleh 15 hari 15 malam. Paling kurang sehari semalam. Biasanya 6-7 hari. Begitu. Jadi kita sebut sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Maknanya 24 jam darab dengan 15 lah. Okey. 15 hari 15 malam perinciannya, penerangannya sama macam kat atas. Sama ada keluar darah daripada hari pertama sampai hari ke-15, keluar direct. Keluar direct dengan makna yang kita sebut. Jadi dah ada masukkan kapas tu ada kesan darah. Ada. Setiap kali dia masukkan kapas ada darah. Tak. Okey, ataupun 15 hari 15 malam dengan cara apa? Dengan cara keluar sikit-sikit. Saya keluarlah 2 jam. Okey. Sampai ke-10 dah berapa? Kalau sehari 2 jam. Hari ke-10 dah 20 jam. Tak? Contohlah hari 11 sejam. Hari 12 sejam. Hari 13 sejam. Hari 14 setengah jam. Contohlah. Hari 15 setengah jam. Jadi hari ke-10 20 jam. 11 sejam 21. 12 sejam 22. 13 sejam 23. 14 sejam 24. 14 keluar sejam juga. Hari ke-15 keluar sejam juga. Dia nak 24 jam betul. Hari 14 keluar setengah jam. Hari 15 keluar setengah jam. Ataupun tak ada masalah, kita buat 25 jam, tak ada masalah. Yang penting 24 jam ke atas. Jadi sampai ke-10 tu keluar 20 jam dah. Sebab sehari daripada hari pertama sampai ke-10 2 jam.
Hari ke-11 sejam, 12 sejam, 13 sejam, 14 sejam, 15 jam. Jadi semua sekali daripada hari pertama sampai ke-15 keluar darah selama 25 jam. Maka kita hukumkan daripada hari pertama sampai hari ke-15 kamu ni haid. Begitu. Okey, kalau daripada hari pertama sampai ke-15 tu kurang daripada 24 jam. Contoh keluar 23 jam, 23 jam setengah. Itu darah istihadah. Kamu bukan haid. Perincian macam yang ke atas tadi. Maknanya hari pertama keluar 2 jam. Semata-mata kamu nampak darah, kamu tak boleh sembahyang, kamu tak boleh puasa. Tiba-tiba habis 2 jam, berhenti darah. Kita pun boleh sebut 2 jam tadi tu bukan darah haid. Buat permulaan ni, kita sebut bukan darah haid. Lepas tu baki 20 jam tu, kamu buat macam kamu sebiji orang suci. Nak bersama dengan suami boleh, masuk masjid boleh, baca Quran boleh. Semua benda boleh. Macam orang suci lah. Hari kedua bersama, hari ketiga bersama, semata-mata dapat darah, kamu hukum sebagai darah haid. Sebab apa? Kemungkinan darah tu akan bersama selama 24 jam, maka haid. Tapi sangkaan salah. Hanya 2 jam berhenti dah. Maka 2 jam bukan darah haid. Kita sebut sekurang-kurang mesti 24 jam. Tak? Tak. Jadi 20 jam berbaki, boleh buat apa nak buat macam orang suci. Okay. Tapi bila cukup 15 hari, rupa-rupanya darah memang keluar 24 jam ke atas, 25 jam. Maka kita sebut hari pertama sampai ke 15 semua sekali haid. Lepas tu bersetubuh dengan suami, dimaaf. Sembahyang tidak sah, puasa tidak sah. Sembahyang tak perlu qada, puasa kena qada. Begitu. Selesai. Dan ketahuilah oleh kamu, perempuan umur sekurang-kurang umur nak datang haid. Ini nak macam umur. Bila perempuan boleh datang haid? Adakah ketika umur 3-4 tahun dah boleh keluar darah haid? Tidak. Perempuan nak datang darah haid mesti umurnya 9 tahun. 9 tahun kat sini 9 tahun bulan Islam, bulan Hijriyah, tak bulan Qamariyah lah. Bulan Islam dan mesti penuh 9 tahun. Penuh 9 tahun. Bukan baru nak masuk 9 tahun, tidak. Dah penuh dan sempurna 9 tahun dan ke atas. 10, 11. Okay. Bila keluar darah ketika itu, maka kita sebut darah itu darah haid. Kalau cukuplah 24 jam sehari semalam. Begitu. Ataupun tidak cukup 9 tahun selama 15 hari. Tidak cukup 9 tahun selama 15 hari. Okey, apa? Saya buat contoh. Perempuan tu lahir kita sebut lagu ni lah. Perempuan tu nak cukup umur 9 tahun, nak cukup bukan baru nak start 9 tahun tak, nak cukup 9 tahun. Maknanya esok tu bila dah cukup kita kira 10 tahun. Maknanya on the way nak cukupkan 10 tahun pula. Duduk elok lah, duduk elok. Jangan main, ni dah ada dah. Apa dia tadi? Okey. 1 hari bulan 1 2001, 1 hari bulan 1 2001, perempuan tu cukup. Perempuan tu apa? Cukup 9 tahun. Bukan baru nak start, cukup 9 tahun. Okey, kalau cukup 9 tahun dan ke atas, 10, 11, keluar darah sehari semalam, kita sebut darah tu darah haid. Ataupun keluar darah 15 hari, 14 hari, 13 hari, 2 hari, sehari sebelum cukup 9 tahun. Tak. Contoh keluar darah pada 25 hari bulan 12 2009 2001 dari 2000. Keluar darah pada 25 bulan 12 tahun 2000. Tak, dia nak cukup 9 tahun pada 1 bulan 1 2001. Jadi bila keluar darah pada 25 bulan 12, tak, berapa hari lagi tu nak cukup 9 tahun umur dia? 25, 26, 27, 28, 9, 30. Lepas tu 1 dalam 10, 25, 26, 27, 28, 9, 30. 1 cukup dah. Jadi 6 hari lah. Jadi dia keluar darah 6 hari sebelum sempurnanya umurnya 9 tahun. Darah tu darah haid juga. Keluar 15 hari sebelum sempurnanya umurnya 9 tahun. Tu darah haid juga. Kalau keluar 16 hari,
16 hari sebelum sempurna umur dia, tak? Sempurna umur 1+1=1. 16 hari sebelum sempurnanya umur dia 9 tahun keluar darah. Ketika itu darah istihadah, darah penyakit. Bila 16 hari? Kita ambil berapa bulan? 1 ke 15. Berapa? 15 sampai ke 30 berapa hari? 10 habis 10. 15 hari tak situ? 15 Sampai hari, 10 habis. 16 hari. Kalau keluar 16 hari bulan dan ke atas, 16 hari bulan 12 tahun 2000 dan ke atas, ketika itu darah haid kalau cukup syarat. Sehari semalam keluar darah. Kalau keluar darah pada 17 hari bulan, pada 15 hari bulan, pada 15 hari bulan, pada 15 hari bulan 12 tahun 2000, ketika itu darah tu darah penyakit, ataupun 14 ataupun 13. Sebab kalau 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dah lebih daripada 15 hari dah. Tak? Ketika itu kita sebut kamu keluar darah 16 hari, 17 hari sebelum sempurnanya umur kamu 9 tahun. Ketika itu darah istihadah. Sabar kakak. Okey, baca lagi. Boleh Jadi kalau perempuan tu keluar darah umur 8 tahun, umur 7 tahun, 6 tahun, itu bukan darah istihadah. Sekurang-kurang mesti cukup 10 tahun dan ke atas. Barulah darah haid. Kalau dah kurang daripada itu darah istihadah, darah penyakit dah. Okey, kalau keluar darah penyakit apa hukumnya? Okey. Kalau keluar darah penyakit, dia kena solat, dia kena puasa. Dia boleh bersama dengan suami. Mana macam orang suci lah, tak ada masalah. Bersama dengan suami yang keadaan darah ada pada kemaluan, tidak ada masalah, boleh. Okay, kalau nak sembahyang nak buat lagu mana? Dia basuh dulu kemaluan dia dengan air, basuh molek-molek. Lepas tu dia masukkan kain sikit, kapas sikit dalam kemaluan dia. Jangan tekan masuk dalam sangat. Sekadarnya sajalah. Kita nak bagi kurang keluarnya darah. Tak. Lepas tu dia pakai pad tu. Tapi ikatlah dengan apa-apa supaya ada dua cover lah. Pertama cover yang kat dalam, yang kedua cover kat luar. Nak cover daripada darah keluar, nak tahan daripada darah keluar terlalu banyak. Lepas tu terus dia kena berwuduk segera. Berwuduk tu pula bila? Mesti selepas masuknya waktu semayang. Tu kalau mustahadah, umpama mustahadah, lepas masuk waktu semayang barulah berwuduk. Lepas tu terus semayang. Kalau dia lambat, lepas dia ambil semayang apa semua, tak, dia makan Maggi. Dia pergi dapur, dia ambil Maggi, tak, dia masuk telur. Cara buat Maggi tu lah, bukan nak tengah cara buat Maggi ni. Jadi ambil masa lah. Tak? Ada makan dulu, minum dulu, bersembang dulu dengan suami, dengan anak. Lepas tu baru dia semayang. Ketika itu kita sebut, sebelum kamu semayang, kamu kena ulang balik daripada awal. Basuh kemaluan balik, masukkan percikaian dalam kemaluan kamu. Lepas tu kamu ikat kemaluan kamu dengan pad, damaskan pad lah. Lepas tu kamu kena berwuduk. Lepas tu kamu terus semayang. Kalau kamu tak semayang, kamu duduk bersembang lagi, kena ulang balik daripada awal balik. Begitu. Kecuali lah kalau dilambatkan sembahyang itu kerana maslahat semayang. Dia berwuduk balik dah, tapi suami dia tengah ambil semayang, lambat sikit. Bagi besar apa semua, lambat sikit. Tak ada masalah dia lambat sikit semayang. Sebab apa? Dia tunggu tu imam, ataupun tunggu orang azan. Habis azan, dia jawab azan, lepas tu dia pun terus semayang. Tidak ada masalah. Kalau lambat untuk maslahat semayang, tidak ada masalah. Okay, wajib juga bagi perempuan itu, iaitu perempuan mustahadah, berwuduk setiap kali nak sembahyang. Okay. Kemudian aqallut tuhuri bainal haidataini 15 yawman. Sekurang-kurang jangan enggak tak suka. Minum air ni habis buat ni. Sekurang-kurang haid disebut dalam matan tu sekurang-kurang suci. Tadi kita bincang sekurang-kurang haid
Lepas tu ghalib kebiasaan keluar darah haid berapa lama, kemudian paling banyak keluar darah haid berapa lama. Sekarang ni nak bincang sekurang-kurang suci. Bila seseorang tu datang haid, dia suci, lepas tu datang haid pula. Suci tu berapa lama? Paling kurang. Paling tidak, paling kurang mesti suci antara 2 haid 15 hari 15 malam. Contoh dia keluar darah penuh 15 hari 15 malam. Nak keluar darah pula mesti lepas suci 15 hari 15 malam. Begitu. Pegang dulu kaedah tu, pegang kaedah tu. Okey. Jadi sekurang-kurang suci antara 2 haid 15 hari 15 malam. Contohnya dia keluar 1 hingga 5 hari bulan. Lepas tu berhenti dah. Okey. Daripada 6 5 10 15. 6 sampai 15. Betul? 1 hingga 5. 6 sampai 20 lah. 1 hingga 5 keluar darah. 6 sampai 20 tu 15 hari suci. Tak? Lepas tu 21 keluar darah. Okey dah tu. Mana apa? Suci antara 2 haid ialah 15 hari 15 malam. Itu paling kurang. Lebih daripada tu tidak ada masalah. Hari ni keluar darah haid, tahun depan pula keluar darah haid. Tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya mesti 15 hari 15 malam. Lebih daripada tu sebulan, 2 bulan tak keluar darah tidak ada masalah. Okey. Jadi kita sebut sekurang-kurang suci antara 2 haid ialah 15 hari 15 malam. Terkeluar daripada perkataan kita antara 2 haid ialah antara haid dan nifas. Antara haid dan nifas. Ketika itu boleh suci kurang daripada 15 hari 15 malam, malah boleh terjadi juga tidak ada suci pun antara haid dan nifas. Macam mana contohnya? Itu tulis yang cantik. Ada hantar kat Abi. Jangan ni jatuh. Okey. Contohnya apa? Perempuan tu haid sampai hari ke-7. Dalam masa sama perempuan tu sedang hamil. Sebab dalam mazhab Syafi'i orang yang hamil boleh haid. Kalau Habib Ali Bakir dia sebut orang yang hamil tak boleh haid, tapi hukum ketika keluar darah cukup syarat seperti haid, dia hukumnya sebagai darah haid. Bukan darah haid, tapi hukum dia ambil macam seorang yang sedang haid. Fatimah duduk tak belakang. Buat. Okey. Jadi perempuan tu sedang hamil tapi keluar darah haid. 1 sampai 7 hari bulan. 7 hari bulan tu beranak. Petang-petang ke beranak. Bila beranak terus keluar darah ni nifas. Jadi antara darah haid dengan darah nifas beza berapa hari? Ada beza. Terus bersambung je. Sebab lepas dia haid terus beranak, lepas dia beranak terus keluar darah nifas. Jadi tidak ada waktu dia suci. Ataupun ada waktu suci sehari ke, contoh 1 hingga 7 keluar darah haid. Hari ke-7 petang tu beranak. Tak, hari ke-8 tak keluar darah suci. Hari ke-9 keluar darah nifas tu. Jadi antara darah haid dengan darah nifas sucinya hanya sehari, hanya sesaat. Tidak ada suci langsung, tidak ada masalah. Yang penting kena faham antara haid dengan haid tengah tu suci mesti 15 hari 15 malam. Wa ghalibuhu, ghalib kebiasaan orang suci berapa lama? Tadi kita sebut ghalib haid 7 hari. Bila ghalib haid 7 hari, maka suci 23 hari. Sebab sebulan kiraan haid ni 30 hari je, dia tidak ada 31. Kita nak kira dalam bab haid ni, kiraan kita sebulan tu, per bulan tu 30 hari. Dia bukan mesti keluar 1 hari bulan perempuan tu darah. Tak, ikutlah 15 ke 17 ke 3 hari bulan ke, ikutlah. Yang penting daripada 3 tu nak cukupkan sebulan, kita kira 30 hari. Daripada 15 nak cukupkan sebulan, kita kira 30 hari. Tak buat 31, tak buat 29. Itu bab haid. Jadi kalau keluar darah 23 hari, kalau kawan tu haid 7 hari, sucinya 23 hari. Kalau biasa dia haid 6 hari, maka sucinya 24 hari. Sukalah suami dia. Nah, suci lama. Tu. Selesai.
Wala hadda li aktsarihi, tidak ada had bagi suci bagi haid. Maknanya boleh jadi seseorang tu haid sehari je, lepas tu suci setahun, lepas tu haid pula. Mana setahun sehari je haid, sucinya setahun, 2-3 bulan, 5 bulan, tidak ada masalah. Cuma kena ingat sekurang-kurang mesti 15 hari 15 malam. Selesai bab haid, kita masuk bab nifas. Kena sediakan buku sikit lah. Saya tak boleh nak tulis papan hitam, tak beli lagi papan hitam. Nantilah beli. Apa-apa tu kita buat mudah sikit lah. Tapi bab ni kena sabar sikit lah. Makan masa nak faham. Dia dalam bab ibadat ni yang susah bab tayamum, bab haid. Bab haid ni ialah kita tak keluar darah haid. Perempuan pun tak tanya hukum hakam haid. Jadi kalau kita belajar sekali pun lupa balik, kawan tu tak tanya. Tak? Dapat bini lebih kurang pula, kita pun lebih kurang. Alhamdulillah. Kita dah bekal sekali. Okay, tapi wajib belajar. Bab haid ni wajib belajar perempuan. Kalau perempuan tu tak belajar, kita wajib belajar suami untuk ajar dia. Kalau tak nak ajar, tak boleh halang dia keluar untuk belajar dengan tok guru kat luar. Abang nak keluar belajar bab haid, abang dia tak boleh, haram. Tak boleh, aku tak bagi. Tak, yang haramnya suami. Soalnya kalau suami tok guru mengaji juga, dia kata tak boleh keluar lah, belajar dengan abang je. Waktu tu perempuan kena tak boleh keluar. Tak. Ataupun suami pergi belajar, dia kata mu tak boleh keluar lah, mu duduk rumah, biar aku pergi belajar, nanti aku ajar balik. Itu pun isteri kena ikut duduk rumah lah, suami keluar. Melainkan kalau suami jadi bengap. Bengap ni lagu mana? Dia pergi belajar, dia angguk-angguk, faham, balik. Ustaz ajar, tak faham apa ni? Sekurang-kurang haid 5 hari kena hari, padahal sehari. Ada main lupa lagu tu. Kalau pening lalat lagu tu, isteri boleh keluar juga. Tak. Suami tak, manusia tidak thiqah, tidak dipercayai, lupa sama. Allahumma musta'an. Lupa sama ni sebab dosa lah. Aqallun nifas majjatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawma. Sekurang-kurang nifas pula, kita dah berpindah daripada haid kepada nifas. Nifas kita dah sebut dah sebelum ni dah, darah yang keluar selepas keluarnya anak walaupun kembar. Dalam Miftah di Babin Nikah lengkap saya syarah bab tu. Cumanya sekarang ni tak upload semua sekali lagi. Masalah internet nantilah. Saya akan upload satu semua sekali. Satu lagi video tak ada kat saya, ada kat orang lain. InsyaAllah. Okey. Kita sebutlah nifas ialah darah yang keluar selepas daripada beranak. Keluar anak seekor, dah darah lepas tu darah nifas. Dah ada perincian dah. Nanti kita akan sebut satu masa, ataupun boleh tengok dalam kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Aqallun nifas. Ada ke tak tahu? Al-Miftah ada kot. Aqallun nifas majjatun wa ghalibu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman. Sekurang-kurang nifas satu duf'ah, sekali keluar darah. Beranak zoom keluar darah sekaligus. Tu berapa saat? Sesaat 2 saat je. Jadi sekurang-kurang nifas keluar satu duf'ah, satu tolakan, satu pancutan, satu benda ni, satu keluaran. Mana darah tu keluar sekali dengan anak keluar, tu darah keluar sekali, selesai. Jadi dalam sesaat 2 saat. Jadi sekurang-kurang waktu mudah tempoh keluar darah nifas sesaat. Ghalibnya perempuan 40 hari lah. Mak kita beranak 40 hari kebiasaannya. Tapi ada juga pergi sampai 60 hari. Jadi paling banyak 60 hari. Kalau lepas beranak tu keluar sampai 100 hari, tu adalah tu darah istihadah juga tu dalam 100 hari tu. Ada perincian dia. Ada perincian dia. Kita tak boleh sebut 60 hari darah nifas, 40 hari istihadah, tak boleh tentu. Macam darah haid dah keluar 30 hari darah. Kita pun sebut 15 hari darah haid, 15 hari darah nifas, tak. Darah istihadah. Belum tentu ada perincian. Ini pun istiqra' Imam Syafi'i. Okey. Wa yusabu an-naqa' an-naqis al-15 al-mutakhallilu baina al-walidah wa al-wiladah wal khuruj ad-dam aw baina dima'an dima' min as-sittin wa idza jawaza ad-dam as-sittin fa huwa istihadah. Ini macam 1 sampai 60
Buat lagu tu 1 sampai 60. Hari pertama sampai hari ke-60 hari. Hari ke-60. Okey. Nak dianggap sebagai darah nifas, mesti darah tu keluar sebelum berlalunya 15 hari 15 malam. Dengan makna satu hari bulan dia dengan makna apa? Satu hari bulan dia beranak. Contoh satu hari bulan dia beranak. Ada. Tu. Lepas tu 2 hari bulan tak keluar darah. Sampai ke 20 hari bulan. 2 hari bulan sampai 20 hari bulan. Berapa hari tu? 19 hari tak keluar darah. 21 keluar darah. Darah tu darah haidun, bukan darah nifas dah. Nak dikatakan darah nifas, mesti darah tu keluar sebelum 15 hari 15 malam daripada tarikh dia beranak. Dia beranak 1 hari bulan contohlah. Dia beranak 1 hari bulan. Lepas tu 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan. 2 sampai 4 hari bulan tak keluar darah. 2, 3, 4, 3 hari tak keluar darah. Hari kelima keluar darah. Darah tu darah nifasun. Sebab apa nifas? Sebab belum terjadinya suci 15 hari 15 malam. Contoh keluar hari pertama anak tak. Lepas tu tak keluar darah. Selama 10 hari tak keluar darah. Lepas tu keluar darah pula. Hari ke berapa? 10, 11, 12. Hari ke-12 keluar darah. Darah tu darah nifas. Bila darah haid? Bila hari ni keluar darah, lepas tu 15 hari tak keluar darah. 20 hari tak keluar darah. Mana atas 15 hari tak keluar darah. Tak, tiba-tiba hari ke-16 keluar darah. Tiba-tiba hari ke-21 keluar darah. Itu darah haidun. Boleh Okey. Sampai situ lah. Perbahasan ni banyak sebenarnya. Kita berhenti sampai situ. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.